Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 12 iaitu kumpulan STAR akan membentangkan model sekolah bercas kami iaitu bilik SPBT ataupun bilik BOS. Baiklah, sebelum kami memulakan perbentangan kami pada hari ini, saya akan memperkenalkan dulu ahli kumpulan kami iaitu ahli kumpulan STAR. Yang pertama iaitu Muhammad Zam Syakir Bahirani, saya sendiri. Willy Bon anak Jilias, Syed Ahmad Zudi bin Kamil, Nurin Alia Fakira binti Muhammad Faizul, Anis Sofia binti Zalizan, Aina Sofia binti Amran, Nurli Adiana Putri binti Muhammad Azli, Nur Aisyah Nadidah binti Alias, Nur Nazatul Hazirah binti Sabri, Putri Nur Balkis Ildina binti Nohadi, dan Intan Nabila Ayuni binti Kamarul Zaman. Itu merupakan ahli-ahli kumpulan kami, dan seterusnya saya akan serahkan kepada rakan-rakan saya untuk menceritakan lebih lanjut berkenaan bilik SPBT ini yang dibuat oleh kami. Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT) merupakan kemudahan yang disediakan oleh pihak kerajaan kepada pelajar-pelajar di setiap sekolah kerajaan. Tujuannya adalah untuk meringankan beban ibu bapa daripada perlu mengeluarkan wang untuk membeli buku teks. Bilik SPBT diwujudkan bagi memudahkan proses pengurusan skim pinjaman buku teks kepada pelajar. Selain daripada itu, bilik SPBT juga adalah bertujuan sebagai tempat penyimpanan buku teks pelajar. Okey, baiklah, saya akan meneruskan dengan objektif pembinaan model sekolah bercas. Kumpulan kami iaitu STARS telah menggariskan 3 objektif. Yang pertama adalah mewujudkan suasana bilik simpanan buku teks SPBT yang bersih, ceria dan selamat untuk kegunaan para pelajar, guru serta warga sekolah. Yang kedua adalah mewujudkan bilik simpanan buku teks SPBT yang lebih mesra pengguna bagi menarik perhatian pengguna mengunjungi bilik SPBT. Yang terakhir adalah membaik pulih bilik simpanan buku teks SPBT dengan menaik taraf kemudahan-kemudahan yang mencukupi bagi memudahkan urusan penyimpanan buku teks. Jadi saya akan terangkan 3 benda yang kami letak untuk mencapai aspek keceriaan di dalam model bercas kami, iaitu yang pertama, kami letak pokok supaya pokok-pokok kesegaran kehijauan daripada pokok-pokok tersebut dapat menaikkan lagi seri bilik SPBT, dan pokok-pokok tersebut juga haruslah mempunyai saiz yang bersesuaian supaya tidak mengganggu ruang bilik SPBT menjadi lebih sempit. Jadi yang kedua pula ialah rak buku. Jadi kami sediakan sebanyak 7 rak buku yang terbuka supaya dapat memudahkan pelajar ataupun orang yang bertugas untuk menyusun buku-buku mengikut kategori dengan lebih teratur dan lebih mudah. Dan yang ketiga ialah sofa di mana kami letak untuk tempat berehat bagi pelajar dan guru-guru berehat di bilik SPBT, dan juga ia juga dapat menjamin keselesaan kepada mereka yang ingin menjalankan tugas yang berkenaan dengan buku teks. Seterusnya kami menyediakan mesin gedegang. Dengan adanya mesin gedegang ini dapat menambahkan keceriaan bilik dengan pelbagai minuman dan juga makanan ringan. Seterusnya daripada hasil dapatan mesin tersebut, kami akan gunakannya untuk menaik tarafkan bilik SPBT. Selain itu kami juga ada menyediakan meja supaya pelajar dapat mengulang kaji pelajaran dalam bilik SPBT tersebut. Sesuatu yang memperlihatkan pemandangan luar dapat memberi ketenangan lagi kepada pelajar sewaktu mengulang kaji pelajaran. Selain itu, meja untuk kerja berkumpulan juga kami sediakan, di mana susun kerusi di sekeliling meja dapat memudahkan lagi pelajar untuk menjalankan aktiviti perbincangan. Seterusnya kami menyediakan penapis air di mana guru dan pelajar dapat menggunakan mesin penapis air itu tanpa dikenakan sebarang caj. Baiklah, melalui aspek keceriaan bagi model sekolah bercas kami iaitu bilik SPBT, iaitu pertama, kami ada globe. Okay, globe berfungsi sebagai keceriaan bilik lebih terselah dan ceria, boleh digunakan sebagai bahan bantu belajar bagi pelajar. Bila seperti tahu, subjek geografi boleh menggunakan globe untuk proses pembelajaran dia, sejarah juga boleh menggunakan globe untuk kita melihat negara, perubahan negara, benua. Okay, kita boleh menggunakan globe sebagai bahan bantu belajar.
dan juga salah satu aspek keceriaan. Seterusnya kita menggunakan printer. Printer adalah penggunaan printer dapat memudahkan pengurusan guru dan murid untuk mencetak segala maklumat sebagainya dan boleh dijadikan sebagai bahan bantu belajar. Dan seterusnya laptop. Laptop dapat memudahkan pelajar dan guru untuk melaksanakan perbincangan, kawasan perbincangan dalam bilik SPBT dan dapat mewujudkan suasana bilik yang lebih moden untuk antara guru dan juga pelajar. Baiklah, seterusnya adalah aspek kebersihan. Yang pertama, bilik SPBT mempunyai penghawa dingin iaitu penyaman udara moden dilengkapi dengan filter udara serta dapat mengawal tingkat kelembapan di dalam ruangan bilik SPBT. Seterusnya mempunyai tong sampah iaitu berfungsi untuk mencegah sampah berselerakkan di dalam bilik SPBT dan membuatkan proses pembersihan dan pemeliharaan kebersihan menjadi lebih efisien. Seterusnya, bilik SPBT ini juga mempunyai vacuum iaitu berfungsi untuk menghilangkan debu dan partikel kecil lainnya dari permukaan buku dan rak, menjaga kebersihan serta membantu menjaga kondisi fizikal buku. Kemudian, saya akan menceritakan sedikit tentang aspek terakhir iaitu aspek keselamatan yang terdapat dalam bilik SPBT ini. Yang pertama, bilik ini mempunyai kamera litar tertutup atau CCTV yang diletakkan pada setiap penjuru bilik bagi tujuan pengawasan. Dengan kamera ini, ia dapat mengurangkan kes pencerobohan dan kes kecurian buku teks serta juga dapat mengawasi pergerakan pelajar di dalam bilik SPBT sepanjang ia beroperasi. Kami juga meletakkan telefon pejabat di lokasi yang mudah untuk dicapai dan ini adalah untuk tujuan bagi memudahkan apa-apa pengurusan panggilan kecemasan. Terdapat juga alat pemadam api di dalam bilik ini yang diletakkan pada bucu-bucu dinding dan juga di lokasi yang mudah untuk dicapai. Ini adalah untuk tujuan memadam api yang berskala kecil apabila berlakunya apa-apa kecemasan kebakaran yang kecil di dalam bilik SPBT tersebut. Baiklah, dari aspek keselamatan seterusnya iaitu mesin AED. Mesin AED ini dapat memberikan renjatan kepada jantung untuk membuatkan jantung kembali berdenyut. Dengan mesin AED ini, ia dapat memberikan bantuan awal kepada mangsa yang mengalami hal-hal kecemasan seperti degupan jantung yang berhenti. Selain itu, mesin AED ini juga dapat mengesan degupan jantung dan boleh mengira degupan jantung. Baiklah, seterusnya iaitu peti pertolongan kecemasan. Peti pertolongan kecemasan ini dapat memberikan bantuan awal kepada mangsa yang mengalami kecederaan ringan. Seperti contoh, luka kepatahan dan luka kebakaran. Dengan adanya peti pertolongan kecemasan ini, luka tidak akan bertambah teruk. Seterusnya iaitu alat pengesan asap. Alat pengesan asap ini mengeluarkan bunyi yang nyaring sekiranya mengesan asap kebakaran. Ianya dapat memberikan amaran awal kepada orang dalam bilik SPBT itu. Alat ini berada di atas dinding. Itu sahaja daripada saya. Baiklah, saya akan menyambung perbincangan bahagian rasional. Setiap sekolah perlu ada satu sistem pengurusan model bercas bilik SPBT yang sistematik. Model bercas bilik SPBT yang telah kumpulan kami reka selaras dengan kurikulum sekolah. Model bercas bilik SPBT yang kami reka berdasarkan 3K iaitu keceriaan, kebersihan dan keselamatan. Manakala implikasi pula dapat meningkatkan tahap pengurusan bilik SPBT sekolah secara menyeluruh. Yang kedua, tahap keselamatan bilik SPBT terjamin dengan adanya CCTV dan alat pemadam api. Yang ketiga ialah kelengkapan peralatan dan keceriaan bilik SPBT semakin baik daripada sebelumnya. Assalamualaikum, saya Puteri Nabakis Irdina binti Nur Hadi, nombor matrik 161620. Saya akan menerangkan mengenai infografik bilik SPBT yang telah kami reka. Terdapat 5 ruangan telah kami sediakan. Yang pertama ialah ruang buku teks, di mana kami telah menyediakan beberapa rak buku yang tinggi dan besar untuk memudahkan penyusunan buku mengikut tingkatan dan mata pelajaran. Contohnya, tingkatan 1 hingga tingkatan 5 dan mata pelajaran matematik, sains, bahasa Inggeris dan sebagainya. Ruang yang luas juga membantu pergerakan bagi kaki tangan terutamanya dalam membuat penyusunan buku. Baiklah, ruangan yang kedua dikenali sebagai kaunter pengurusan buku teks. Di sini kami telah meletakkan had bagi pelajar dan juga kaki tangan untuk proses penerimaan dan pemulangan buku teks. Dengan kemudahan komputer telah memudahkan proses mengenal pasti kehilangan dan kerosakan buku tanpa terlepas walaupun satu. Seterusnya ialah ruangan mesyuarat.
Ruang ini wujud untuk membincangkan segala hal dan isu berkaitan bilik SPBT dapat dibuat dengan segera, tanpa perlu mendapatkan bilik lain di luar bilik belajar kerana ruangan ini telah pun sesuai dan selesa. Kemudian, ruangan yang dikenali sebagai learning space ataupun ruang belajar. Di sini, kaki tangan dan juga pelajar dapat mengulang kaji pelajaran mengenai buku teks yang telah diterima. Bukan itu sahaja, mereka juga dapat menyemak semula buku teks yang telah diterima sama ada dalam keadaan baik ataupun tidak. Dan yang terakhir ialah ruangan lounge atau ruangan santai. Di sini, kaki tangan dan pelajar dapat menghilangkan tekanan dengan menikmati makanan di mana terdapat kelengkapan seperti mesin penapis air dan juga mesin gedegang dengan meja kopi yang telah disediakan. Tidak lain dan tidak bukan, terdapat juga bahan bacaan ilmiah seperti buku-buku cerita dan buku-buku lain sebagainya untuk mereka melapangkan fikiran. Dan itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, anda semua telah mendengar segala lontaran maklumat yang telah diberikan oleh kumpulan kami berkenaan bilik SPBT ini. Jadi, kesimpulannya, bilik SPBT merupakan salah satu ruangan atau bilik yang penting yang perlu wujud dalam sekolah. Kerana bilik SPBT ini boleh memainkan pelbagai peranan yang penting bagi setiap sekolah jika pandai digunakan. Bilik SPBT juga dibuat oleh kumpulan kami ini mempunyai suasana bilik yang lebih maju berbanding bilik SPBT yang lain. Oleh itu, semua pihak yang bertanggungjawab perlu memainkan peranan tersendiri untuk menjaga bilik SPBT ini. Sekian saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.